ubahan tercantum. Apakah dia ubahan tercantum? Ubahan tercantum ni kita kena faham, bila dia tercantum bermaksudnya dia lebih daripada satu lah. Dia bukan satu. Kalau langsung ni dia satu sahaja. P berubah secara langsung dengan Q, P berubah secara langsung dengan punca kuasa Q. Okey, macam tu. Tetapi tercantum, dia asalnya dia dua benda. Contoh, kalau saya buat asalnya dia dua benda, dia macam ni ya. Y berubah secara langsung dengan X dan lagi satu Y berubah secara langsung dengan Z. Okey, bila asalnya dia ada dua. Tetapi bila kita cantumkan dia, maka Y ni dia berubah secara langsung dengan X dan dia berubah secara langsung juga dengan Z. Maka kita boleh hubungkan dia, cantumkan dia, Y berubah secara langsung dengan X dan Z. Dia combines. X dengan Z tu kita combine sekali. Okey, itu maksud dia. Dan hubungan dia ni adalah kalau macam ni sebenarnya dia darab je. X dengan Z tu darab je. Ini adalah tercantum. Kita combine beberapa benda, kita cantumkan. Okey, kita contoh kita tengok yang dekat ini ya. P berubah secara langsung dengan Q dan R. Bermaksud dia berubah, kenapa kita kata dia tercantum? Sebab dia ada Q dan dia ada R. Dia combine dua benda. Maka P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa R. Macam tu sahaja. Okey, dia berubah secara langsung. Okey, seterusnya yang B, contoh ya. Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W. Okey, yang ini awak kena kenal pasti. Kuasa 2W adalah W kuasa 2 dan kuasa 3X bermaksud X kuasa 3. Bermaksud kalau kita tulis Y berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X kuasa 3. Kita kena buat macam tu. Berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X kuasa 3. Okey. Seterusnya kita contoh C. Isi padu prisma V berubah secara langsung dengan luas A dan tingginya. Ini senang je. V berubah secara langsung dengan A dan H. Kita yang buat sendiri. Sebab yang ini adalah kaedah menulis sahaja. Belum kita membuat pengiraan. Kita tak buat lagi pengiraan. Okey. Katakanlah ini kita sebut dalam bentuk ini ya. Kesemua yang kita buat ini kita panggil sebagai bentuk ubahan. Ini adalah bentuk ubahan. Bagaimana kalau kita nak tukar dia kepada bentuk persamaan? Bentuk persamaan ni adalah yang sebelum ni saya dah sebut hubungan. Kalau kadang-kadang dia sebut sebagai ungkapan. Okey. Sekarang bagaimana kita nak ubah? Okey, cara ubah dia adalah macam ni. Okey, cara ubah dia benda yang sama juga. Ini kalau kita nak tukar bentuk menjadi bentuk persamaan, dia akan dapat Y sama dengan K X Z. Yang ini pun P sama dengan K Q R. Apakah K itu? K itu ialah pemalar. Okey, kita akan cari pemalar. Maksudnya mungkin 2 kali ganda, 3 kali ganda, separuh. Okey, itu maksudnya pemalar. Okey, yang ini Y sama dengan K W kuasa 2 X kuasa 3. K-nya hanya sekali saja. Okey, yang ini V sama dengan K A H. Okey, ini dia punya kaedah menulis, tapi ini kita sebut sebagai, ini apa benda? Ini kita sebut sebagai bentuk persamaan. Ini kita sebut sebagai bentuk persamaan. Iaitu bentuk ubahan dia ada simbol yang ini, bentuk persamaan kita dah ganti ini. Sebab tu dia panggil persamaan, sebab dia ada tanda equal tu, ada sama dengan tu. Okey, bentuk persamaan, tetapi bentuk persamaan ini dia akan ada K sebagai pemalar dia. Yang ini tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol. Yang ini tak ada masalah. Kita tulis sahaja
Okey, bila nak tulis sahaja hubungan Y berubah secara langsung dengan T. Okey, S berubah secara langsung dengan T dan U senang je. S berubah secara langsung dengan T dan U. Yang ini V berubah secara langsung dengan W kuasa 2X. Yang ini kuasa 3B dan punca kuasa C. Okey. A berubah secara langsung dengan B kuasa 3 dan punca kuasa 2C. Faham? B kuasa 3 dan punca kuasa 2C. Itu kena faham. Bagaimana hubungan siapa? Kalau ada punca baru yang dia ada rumah. Kalau dia tak sebut punca bermaksud kuasa. Kuasa berapa? Okey. Yang ni biasa je. Yang luas permukaan yang ni dia hanya biasa saja. L berubah secara langsung dengan J dan H. Dia tidak ada kuasa 2 ataupun punca kuasa. Okey. Hitung pemala Yang ini. Apakah pemala? Pemala ni K lah. Apabila kita menulis dalam bentuk persamaan, maka dia ada K. Bila kita tulis dalam bentuk persamaan, maka dia akan ada K. Okey, bagaimana cara kita nak buat? P berubah secara langsung. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan R kuasa 3. Okey, apa yang kita kena buat dahulu? Kita kena tulis dahulu dalam bentuk dia punya ubahan tu tadi. Bila nak tulis, dia kata P berubah secara langsung dengan apa dia? Q kuasa 3. Yang ini senang sebab dia dah bagi. Q kuasa 3 dan R kuasa 1/3. Okey. Sebelum saya tunjuk ni. Ini sama juga maksud dia. Ini sama juga. Katakanlah saya buat macam ni ya. Apa maksud R kuasa 1/3 ni? P ni berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan punca kuasa 3R. R kuasa 1/3 boleh juga ditulis sebagai punca kuasa 3R. Boleh faham? Itu ada dalam soalan ubahan ni awak akan jumpa banyak bentuk yang macam ni. Dia buat kuasa 1/3, kuasa 1/2. Padahal benda itu sebenarnya asalnya adalah daripada sini. Ingat ya? Punca kuasa ni, ini punca kuasa 3R, punca kuasa, contoh saya buat macam ni ya. Punca kuasa berapa lagi? Punca kuasa 2 kita tak tulis lah. Okey, kita boleh buat macam ni. R kuasa 3, contoh R kuasa 2, dekat sini punca kuasa 3. Contoh, bagaimana cara kita nak menukar benda ni kepada bentuk kuasa di dalam bentuk pecahan. Ini dia akan jadi macam ni. Ini yang saya buat yang ni. R kuasa 1/3, R kuasa 1/2. Yang ini R kuasa berapa? 2/3. Kenapa kuasa 2/3? 3 ini sebenarnya dekat bawah. 3 ini sebenarnya dekat bawah. R ni kuasa 1. 1 ini sebenarnya duduk kat atas. Jadi disebabkan R ini kuasa 2, maka 2 ni berada di atas, 3 tu berada di bawah. Jadi selepas ini kalau awak jumpa contoh, dia kata R kuasa 5, dekat sini ada 4. Bagaimana nak tulis dia dalam bentuk pecahan? R kuasa dengan 5/4. Faham? Punca kuasa tu dia berada di bawah, R tu yang 5 tu berada di atas. Okey, itu adalah salah satu cara untuk menulis. Okey? Sebab saya jumpa R kuasa 1/3, saya takut awak keliru. Apa benda R kuasa 1/3 ni? Okey. Dan saya takut awak kata nak tekan kalkulator yang mana satu. Tak tahu nak guna kalkulator macam mana. Okey. Tak ada masalah. So, seterusnya saya sambung balik soalan yang ini ya. Saya sambung balik. P berubah secara langsung ataupun berubah secara tercantum dengan Q kuasa 3 dan R kuasa 1/3 ataupun punca kuasa 3R. Okey, kemudian dia kata diberi P sama dengan 5.184 dan Q sama dengan 1.2.
Nilai ini adalah yang diberi untuk mencari nilai K dahulu. Jadi kita kena ubah nilai dia dalam bentuk persamaan. Jadi kita akan dapat macam ni. P sama dengan K Q kuasa 3. Kita terus buat punca kuasa 3R. Okey. Sekarang kita gantikan nilai. Kita gantikan nilai P adalah 5.184. 5.184 sama dengan K, Q berapa? 1.2 kuasa berapa ni? Kuasa 3 dan saya nak buat dalam bentuk punca kuasa 3R. R dia berapa? 216. Okey. Boleh tak kalau awak nak buat dalam bentuk R kuasa 1/3 pun boleh. Terpulang. Okey. Tapi nanti awak kena faham. Nak guna kalkulator yang mana? Boleh je awak buat 216 punca kuasa 1/3 pun boleh. Okey. Seterusnya dah dapat macam ni, terus guna kalkulator sahaja. Okey. Terus guna kalkulator. Dapat berapa? 5.184 sama dengan K. Okey. 1.728 yang ini adalah 6. Okey. Bermaksud 6 kuasa 3. Okey. Betul ke 6 kuasa 3? 6 darab 6 darab 6. Okey. 216. Okey. Dah saya nak cuba dapatkan jawapan yang ni dulu. So saya akan dapat 5.184 sama dengan 1.728 darab 6. Okey. Bahagikan terus dengan 10.368 sama dengan K. So K sama dengan 0.5. Okey. Ini adalah K sama dengan 0.5. Okey. Sekarang bila kita lihat kembali soalan, bila kita cek balik soalan dia, kita tengok balik soalan dia hanyalah nak kita jawab ini sahaja. Hitung pemalar K. Bila dia kata hitung pemalar K, maka inilah jawapan akhir. Kalau dia kata ungkapkan P dalam sebutan Q, berikan persamaan, berikan hubungan, itu kita kena jawab sekali lagi, iaitu katakanlah dia nak jawapan yang dalam bentuk persamaan, kita kena buat macam ni. P sama dengan 0.5, Q kuasa 3, R kuasa 1/3. Ini kalau jawapan akhir tu dia kata dia nak dalam bentuk persamaan atau dalam bentuk hubungan atau dalam bentuk kadaran, okey. Atau bersama apa-apa benda ayat yang mengatakan dia nak ada satu lagi equation dekat bawah, maka inilah jawapan dia. Tapi untuk kes yang ini sampai K sahajalah jawapan dia. Yang bawah ni tak perlu sebab dia nak sampai K sahaja. Okey, itu maksud dia. Seterusnya, satu lagi yang saya nak tekankan dekat sini, kita memang kira secara terbalik. Awak kalau nak tengok saya akan banyak kira secara terbalik, iaitu K saya akan dapat 0.5 macam ni. Okey, bila dapat K sama dengan 0.5 macam ni, jangan biarkan jawapan macam tu, awak kena tukar balik menjadi K sebagai subjek, maka K sama dengan 0.5. Kena tukar balik. Sebab saya cek awak punya kertas, banyak yang awak tak tukar balik. Okey, dia akan dapat macam ni sepatutnya. Okey. Ada beberapa ni awak biar jawapan dalam bentuk macam ni. Ini adalah betul. Jawapan dalam ni adalah betul, tetapi dia dalam bentuk terbalik. Sebab tu kita kena tukarkan balik dia di dalam bentuk K sebagai subjek sebab dia tanya K. Okey. Saya nak jawab soalan B. P berubah secara langsung dengan Q dan R. Okey. Untuk nak jawab soalan ni, kita kena tulis dahulu. Kita tulis apa, dia kena tulis dia punya dalam bentuk ubahan dulu. So akan jadi P berubah secara langsung dengan Q
Oh, dia ada 3 lagi. 3 sekali dia bagi dalam ni. Okey, 3. Okey. Dengan Q, dengan R dan kuasa 2S. S kuasa 2. Dia ada 3 benda dekat sini. Okey. Q, R dan S dan dia ada P lagi dekat situ. Dia ada 4 pemboleh ubah dekat situ. Okey. Jadi bila dah dapat macam ni, kita kena tukar dia kepada bentuk persamaan. Maka akan dapat P sama dengan K, Q, R, S kuasa 2. P apa? P 1/3 sama dengan K. Q adalah 1/5. R berapa? R 3/2. Buat je kurungan 3/2. Lepas tu S berapa? 1/3 kuasa 2. Buat je kurungan banyak-banyak. Okey? Akan dapat dekat sini, guna je kalkulator. 1/3 sama dengan K. Okey, kita kira terus ke semua yang itu dengan menggunakan kalkulator. Yang ini kita akan dapat 1/30. Okey, untuk nak dapat jawapan K sama dengan ini, kita terus pergi sebelah akan dapat 30/3, maka K sama dengan 10. Maka itulah jawapan dia. Kita tinggal sampai di situ sahaja. Okey, sebab dia hanya nak K. Kalau dia nak selepas itu baru kita jawab. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok, saya tak nak selesai pun nombor 3 ni. Nanti awak selesaikan. Kita nak tengok soalan. Ungkapkan Y dalam sebutan Z. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z itu bermaksud dia nak Y sama dengan berapa. Berapa ni bermaksud K lah. K yang sudah ada nilai dan dia ada X dan Z. Ini adalah step yang selepas ini. Step selepas ini, apa dia kan? Selepas ini, step dia awak kena buat macam ni. Maksudnya untuk kes soalan nombor 3, selepas dapat K, awak kena tulis sekali lagi yang dalam bentuk persamaan. Itu maksud dia. Okey? Yang atas ni sampai K. Next step yang kita kena ungkapkan. Okey, itu dia punya kaedah menyelesaikan soalan lah. Saya nak cari yang saya nak cari soalan yang hitung. Okey, saya nak pergi yang kelima. Yang kelima ni full. Okey, saya nak pergi ni. Ini kalau awak tengok soalan nombor 4, kita tengok soalan nombor 4 Dia kata tulis satu persamaan. Satu persamaan yang menghubungkan dengan P dan J. Apa benda persamaan tersebut? Itulah. Okey. Step yang pertama kita dapat, kita tulis benda ni. Ini adalah step pertama. Okay, kita tulis dia dalam bentuk ubahan, kita tulis dia dalam bentuk persamaan. Step yang kedua, kita nak dapatkan nilai K. Step yang kedua untuk nak dapatkan nilai K. Okey, ini step yang kedua. Step yang ketiga, barulah kita tulis dalam bentuk persamaan ke, ungkapan, hubungan. Okey, ini adalah ayat-ayat dia. Tetapi yang ini adalah step ketiga. Kita tengok soalan, dia nak sampai yang mana? 1, 2 atau 3. Macam yang ini dia nak sampai step yang pertama sahaja. Iaitu, bukan. Ini dia nak sampai step yang kedua sahaja. Iaitu nak sampai nilai K. Tapi yang nombor 3 dia nak sampai step yang ketiga, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Maksudnya yang ni yang ketiga. Ada tak lagi yang keempat? Ada. Apa step yang keempat? Yang keempat adalah cari nilai. Cari nilai apa? Nilai apabila dimasukkan nilai yang lain. Contoh soalan yang kita nak buat nombor 5 ni. Dia dah ada semua, dia kata cari nilai. Okey, cari nilai pun boleh ubah lah. Tak kisahlah pun boleh ubah yang mana satu. Mungkin pun boleh ubah yang pertama, pun boleh ubah yang kedua atau dia boleh yang mana-mana satu. Dia suruh kita cari. Itu step yang keempat. Dia ada 4 step semuanya. Jadi kita kena bergantung kepada kehendak soalan. Kita nak berhenti setakat mana. Okey. Saya nak selesaikan soalan nombor 5 tu Soalan nombor 5. Okey, saya kira dekat bawah ni. Diberi G berubah secara langsung dengan H dan punca kuasa 2M. Awak kena faham. Ini adalah satu ayat.
iaitu ayat yang kita kena tukar dalam bentuk ubahan. Maka G berubah secara langsung dengan H dan punca kuasa 2M. Punca kuasa 2M. Okey, seterusnya kita kena tukarkan. Kita akan jadi G sama dengan K H punca kuasa 2M. Okey, seterusnya apa dia? Barulah kita bila dia dah ada K, barulah kita substitute nilai yang diberi. Kenapa nak substitute nilai yang diberi? Sebab kita nak cari nilai K. Maka kita substitute semua nilai. Awak akan nampak dia akan ada 1, 2, 3 nilai sebab kita ada 3 pun boleh ubah dekat sini iaitu G, H dan M. Okey, kita ganti G. G dia kata 42 sama dengan K. H berapa? H adalah 7 darab dengan M. M berapa? 16. Maka kita boleh dapat ni 42 sama dengan berapa? K darab 28. Rasanya 7 darab 4. Betul? 7 darab 4, 28 ya. So 42 bahagi. Okay. So K dekat sini, K sama dengan 42. Betul ke 7 darab ni? 42 bahagi 28. So K sama dengan 1.5. Okay. Saya tak pasti saya kira betul tak. Kalau saya salah, awak kena tolong interrupt. Kata saya salah dekat mana. Okey, K sama dengan 1.5. Ini baru dapat 2 step. Step yang pertama saya kata tadi, ini step yang pertama menukarkan dia di dalam bentuk ubahan dan tukar kepada bentuk persamaan. Ini step yang kedua adalah mencari nilai K. Step yang ketiga kena cari persamaan ataupun relationship antara kedua-dua dia. Jadi dia tak suruh, ada tak dia suruh? Dia tak suruh. Tetapi untuk kes ini sebab dia ada nak mencari nilai, kita tak boleh skip yang step ketiga. So step ketiga kita kena tulis semula iaitu G sama dengan KHM tetapi G sama dengan kita ubah nilai K 1.5 tulis balik H M. Maka ini adalah step yang keberapa? Step yang ketiga untuk dapatkan persamaan. Okey, next step dia kata baru kita boleh jawab yang A. Kalau ikut soalan ni, dia suruh jawab yang A kan? Tetapi tak jawab pun lagi. Bermaksud yang kita buat ni baru dia punya working untuk nak dapatkan soalan A. Sekarang baru nak kira untuk A. Nilai G apabila H sama dengan 4 dan M sama dengan 81. Maka dia nak tahu nilai G. So G memang kita tak tahu. G kita tak tahu sama dengan K dah dapat 1.5. H berapa? H adalah 4. Kita masukkan dalam kurungan. So M berapa? M 81. Jadi G sama dengan terus guna kalkulator. So G sama dengan 54. Baru dapat soalan A. Okey, inilah step yang keempat. Okey, inilah step yang keempat. Okey, semuanya dia macam ada step yang keempat lah. Okey, untuk B. Nak buat macam mana pula B? Untuk B, kita follow dia punya persamaan yang kita dapat dalam 3 tadi. Kita tulis balik. G sama dengan 1.5 H dan M. Maka dia kata G yang 18 sama dengan 1.5. H dia bagi tak? H dia bagi 20. M dia tak bagi. H dia bagi 20, M yang dia tak bagi. Okey, sekarang kita nak selesaikan yang ni. Sebab dia nak, bila dia nak cari nilai yang satu lagi, maka bermaksud kita terus pergi kepada step yang keempat. Sebab kita dah dapat K, kita dah dapat persamaan. Kita terus pergi kepada step yang keempat. Maka kita akan dapat dekat sini, akan dapat 18 per dengan 30
sama dengan punca kuasa M. Okey, sekarang dia nak M. Okey, dia nak, saya tak pasti saya kira ni betul ke tak. Awak kena sama-sama mengira dengan saya. Kalau tidak saya pun tak tahu. Betul ke dia kata 20 tadi? Sebab saya nampak nilai dia besar sangat, H20, G18. K betul, 1.5, 42 bagi 28 tadi. Kalau in case katalah saya ada tersalah kira di mana-mana, nanti awak betulkanlah balik GM16. Okey, seterusnya yang ini. So, bagaimana kita nak dapat M? Okey, bagaimana kita nak dapat M? Sebab situ adalah punca kuasa 2M, punca kuasa 2M kan? Maka disebabkan sini punca kuasa 2M, maka kita kena kuasa 2 kan kedua-dua belah untuk nak hapuskan punca kuasa. Maka saya akan dapat M sama dengan, okey, dia akan dapat macam ni lah, 18 kuasa 2 per 30 kuasa 2. So M sama dengan 9 per 25. Dia akan dapat 9 per 25. Okey. Awak nampak kan dekat sini M? M ini tak terlibat dengan pengiraan yang ini cuma saya nak awak fahamkan macam ni. M ini, okey, kenapa bila kita nak buat step, bila dia punca kuasa, kenapa kita nak hapuskan dia, kita kena kuasa 2 kan dia. Kan tadi kita dapat yang ini kan, yang ini kan, kita dapat yang ini. Kenapa bila kata M yang ini sama dengan, okey, 18 per 30, kenapa? Oh, kita kena kuasa 2 kan. Habislah kuasa 2. Bila kuasa 2 habislah dia punya punca kuasa tu. Bagaimana dia boleh habis? Okey. Dia punya asal usul kejadian dia adalah macam ni. M ini asalnya adalah M yang ini ini boleh ditulis sebagai M kuasa 1 per 2. Apa akan jadi bila kita kuasa 2 kan? Bila kita kuasa 2 kan, bermaksud ini dengan ini kita potong. Maka tinggallah M seorang. Sebab itulah kita punca kuasa 2 kan dia. Okey? Asalnya bagaimana boleh hapus? Hapusnya sebab dia adalah M punca kuasa 1 per 2. Bila kita kuasa 2 kan dia, hapuslah dia. Sama juga kes yang tadi. Okey, mana yang 216 tadi? Rasanya tadi ada 216. Okey, yang ini. Okey, yang ini. 216 ni tadi. R kuasa 1 per 3 di mana R itu adalah 216. Okey, asal usul kejadian dia adalah macam ni. Saya ambil. Dia R adalah kuasa 1 per 3 dan R ini adalah 216. 216 kuasa 1 per 3. Okey, bagaimana dia boleh dapat 6 tadi? 216 ini adalah asal usul kejadian dia adalah 6 darab 6 darab 6. Iaitu 6 kuasa 3. Bila 6 kuasa 3, di luar dia adalah 1 per 3, maka 3 dengan 3 dipotong, maka jawapan dia adalah 6. Faham? So, itu asal usul kejadian di antara punca kuasa 1 per 3, punca kuasa. Jadi awak akan nampak benda ni banyak di dalam soalan-soalan yang ungkapan ni, soalan ubahan ni. Dia akan jumpa banyak benda-benda yang macam ni yang melibatkan awak kena tukar dia punya bentuk. Okey. Seterusnya. Sebab yang untuk tajuk yang tercantum ni saya rasa cukuplah saya tunjuk. Untuk beberapa contoh, yang lain kena buat macam mana awak cari sendiri. Jadi yang ini bila dah kita dapat macam ni, saya nak selepas ni katakanlah jumpa contoh macam ni. 3 per 2Q sama dengan, macam mana saya nak buat sama dengan 5 contoh. Lepas tu selalunya Q nak dapat nak dapat berapa? Selalunya awak selalu keliru. Kalau untuk kes yang macam ni, sebenarnya kita hanya darab silang sahaja. Ini pergi sana, ini pergi ke sini. Maka Q asalnya dia akan dapat 10
per 3. Kenapa 10? 2 naik darab dengan 5, 3 bahagi di bawah. Tapi sebab bila awak tak tahu nak selesaikan macam mana, saya tahu awak akan buat dalam kalkulator macam ni. Q sama dengan 5 bahagi dengan 3 per 2. Okay? Awak akan buat macam tu. Sebenarnya asal usul kejadian dia darab silang je pun. 2 naik atas, 3 pergi ke bawah. Q tinggal lah sebab kita nak cari Q. Maka kita dapat 10 per 3. Tapi kalau awak guna kalkulator dia kira macam ni. Bila kira macam ni dia buat macam mana? Okey. Bila dia kira macam ni, dia anggap bahagi. Q sama dengan 5 per 1 bahagi 3 per 2. Bila bahagi 5 per 1, bila dia tukar kepada darab, yang di bawah itu akan twist. Maka dia akan dapat 10 per 3. Okey? Dia akan dapat macam ni. Ini adalah benda-benda basic pengiraan yang saya nampak awak selalu buat salah. Bukanlah berdasarkan pengalaman saya memang akan selalu buat salah kes-kes yang macam ni. Awak tak tahu nak pergi ke mana. Ke kanan, ke kiri, nak pergi naik atas, nak turun bawah. Okey, itu yang selalunya awak keliru. Ingat dia punya step dia, saya kata tadi ada 4 ya. Step untuk pengiraan ini 4. Tak kisah langsung ke, tercantum ke, bergabung ke, songsang ke. Okey. Bila dia tetap step dia akan ada macam ni. Step yang keempat adalah untuk cari nilai. Step yang ketiga adalah mencari persamaan. Step yang kedua mencari nilai K. Yang pertama ubah ayat kepada bentuk ubahan dan bentuk persamaan. Beri dalam bentuk jadual. Bila beri di dalam bentuk jadual, step yang pertama awak kena tulis dahulu. Dia kata P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan R. Okey, tak ada masalah. Hitung nilai X dengan Y. Okey. Kemudian dia ada step yang kedua. Okey. Step yang pertama awak kena tulis dalam bentuk ini ya. Ini step yang pertama. Mula-mula tulis dahulu dalam bentuk yang ini. Okey. Tulis dulu dalam bentuk ini. Okey. Selepas dah tulis awak nak cari nilai K. Bila nak cari nilai K, disebabkan dia ada 3 P berubah secara langsung dengan Q dengan R, awak kena ada nilai P, Q dan R sebab awak nak cari nilai K. Hanya K yang tak tahu. Untuk K soalan ni nampak? Dia nak cari nilai K, maka nilai ini dengan ini dia mesti tahu sebab hanya K sahaja yang unknown sekarang, yang tak tahu. Sekarang untuk kes yang macam ni awak akan nampak. Dia akan nampak ini yang pertama, satu set nilai. Ini adalah satu set nilai. Ini adalah satu set nilai. Nak ganti yang mana satu? Gantilah untuk nilai yang penuh. Nilai yang penuh. Yang atas awak dah buat dah. P berubah secara langsung dengan apa? Okey. Kemudian awak akan buat P sama dengan K apa? Seterusnya dah dapat P sama dengan K apa, ganti nilai P dan nilai Q dengan nilai R yang ada. Okey, dah ada baru awak dapat K. Maka dekat bawah awak akan dapat K sama dengan berapa. Okey, next step nak pergi dah dapat K sama dengan berapa, awak terus buat yang ini, persamaan. Maka awak akan dapat P sama dengan adalah K apa-apa benda sekejap lagi. Okey, seterusnya tu barulah nak jawab soalan yang ini. Yang ini ni berada dekat mana? Dekat sini. Yang step yang ini, yang keempat. Jadi gantilah X ni tempat P. Ini untuk nak dapatkan nilai X tu berapa. Yang ini buat lagi sekali. Bermaksudnya macam 2 kali. Yang nombor 4 ni macam 2 kali lah. Faham tak? Untuk nak selesaikan soalan yang itu. Macam bila nak selesaikan dia tu.